Assalamualaikum rakan-rakan dan kawan-kawan. Raja Juan di sini. So, hari ni saya nak buat satu review comparison dua kereta, Honda Stepwagon dengan Toyota Voxy. Dua-dua ni saya akan buat model yang paling rendah, model X. So, kita tengok apa beza antara dua kereta ni yang digilai ramai sekarang. Kita tengoklah dia punya perbezaan daripada luaran dengan dalaman. Tapi saya tak nak cerita banyak sangat dekat dia punya spek. Saya nak lebih tekankan kepada keselesaan. Sebab bila kita fikir je pasal MPV, mesti kita nak keselesaan, betul tak? So kita akan tengok ruang dalaman dia, perbezaan antara dua model kereta yang saya akan review ni. Let's go! Okey, dekat depan saya ni ada dua kereta. Sebelah kiri adalah Honda Stepwagon, sebelah kanan adalah Toyota Voxy. Dua-dua spek yang paling rendah, spek X dan juga G. G untuk sepada, X untuk Voxy. So jom kita tengok perbezaan dia daripada luaran bahagian depan. Okey, dekat Toyota Voxy ni, macam biasa, orang memang sekarang panggil Toyota Voxy ni adalah baby Velfire ataupun mini Velfire. So boleh tengok dia punya lampu depan dengan dia punya grill seakan-akan dengan Velfire lah. Untuk expect, Voxy tak ada fog lamp. Okey, kita tengok pula dekat sepada. Okey, sepada daripada depan nak dibandingkan dengan Voxy, ini pandangan saya lah, sepada ni lebih rendah sikit dia punya depan tu. Dia lebih seakan-akan bentuk bujur. So dia punya bumper depan bawah ni ada satu panel belah kiri dan kanan, ada chrome sikit lah dia punya finishing ni, dia ada letak chrome sikit. Ini untuk X spec. Sama juga, ini untuk G spec. Sama juga, dia tak ada fog lamp Untuk low spec memang tak ada fog lamp. So ni bahagian depan dia lah. And dia punya sepada ni, Stepwagon G ni, yang ni plastik. Dia bukannya chrome betul. Ini plastik sahaja. Okey, sekarang kita berada di kawasan belakang Sebelah kiri Toyota Voxy, sebelah kanan Honda Stepwagon. So kita tengok dekat Toyota Voxy Untuk Voxy, dia punya bonet belakang ni ada satu cara je untuk buka. Macam ni sahaja. Tapi kalau dekat Stepwagon, dia ada dua. So satu dekat sini, sama macam ni, macam Voxy juga. Tapi dia ada satu cara lagi dekat tepi ni. Inilah dia panggil walk-walk door. Okey, walk-walk door ni sebenarnya lebih memudahkan lah kaum isteri, kaum wanita kalau nak pergi pasar kan. Senang je, buka je daripada tepi ni, terus masuk barang. Sekarang kita berada di kawasan belakang Toyota Voxy. Keluasan dia lebih kurang sama
dengan Stepwagon. Kan? Lebih kurang kan? Tapi yang saya perasan, untuk Toyota Voxy, kerusi yang paling belakang ni, dekat third row ni, dia lipat ke tepi. So bila lipat ke tepi, still makan space juga area-area sini. Area-area sini lipat ke tepi. Dia sama macam Alphard Velfire. So dekat sini, contohlah kalau anda seorang peniaga ataupun ejen-ejen stokis kan, nak stok up barang tinggi-tinggi yang berkotak-kotak sampai tinggi, dia akan kurang space lah dekat sini. Ni dah kira, bila kita lipat kerusi ni, dia dah makan space dah sebenarnya, kalau nak dibandingkan dengan Stepwagon. Okay, Stepwagon, kerusi third row ni dia jatuh. Okay, dia jatuh. Jom saya tunjuk macam mana cara dia. Okay, macam ni kan. So okay, macam ni. Ni third row dia lah. So bila kita jatuhkan, dia akan simpan kerusi ni dekat bahagian bawah ni. So space untuk anda stock up barang anda berkotak-kotak lah. Contoh nak tinggi-tinggi kan, ada banyak ruang dekat sini. Ini pandangan personal saya lah kan. So nampak perbezaan dia, Spada dan juga Voxy. Untuk third row, Voxy dia akan lipat ke tepi. Untuk Stepwagon, dia akan jatuh ke bawah, kerusi third row tu. Tapi belakang ni lebih kurang je, sama je space dia. Okay, ni saya dah naikkan kerusi third row ni. So kita tengok berapa banyak space yang tinggal dekat yang ni Toyota Voxy. So belakang dia dah jadi macam ni, tapi dia ada extra compartment lah dekat bawah ni. Tapi tak besar sangat lah. Boleh lah nak letak satu luggage, ataupun satu luggage kecil, bag laptop ke kan. Ni muat lah. So bila kita naik third row ni, dia punya space dah jadi limited sikit. Dekat Spada, Stepwagon G. Okay, ni dah naik dia punya third row punya seat. So dia punya space, dia tak macam Toyota Voxy tadi, ada papan kan. Ni dia terus buka je untuk bawah ni. Ni boleh lah letak extra luggage. Kalau nak balik kampung ke, ataupun ada nak letak barang berniaga pun tak banyak lah. Better kalau nak buat untuk perniagaan, nak stock up barang, jatuhkan seat third row ni. Kalau yang jenis nak balik kampung, anak-anak nak ada duduk kat belakang kan. So space untuk luggage hanya tinggal banyak ni sahaja. Dia lebih kurang je Toyota Voxy ni. Beza dia, Voxy ni adalah papan dia, and kalau nak letak extra luggage adalah bawah tu sikit. Sama juga Voxy pun kalau kegunaan untuk berniaga, better jatuhkan seat ni. Better lipat ke tepi. Kalau nak balik kampung, anak-anak nak duduk belakang. So inilah kawasan ruang anda untuk letak barang. Okay, Voxy boleh satu belah je buka bonet dia. Kita tengok pula kalau kita buka Stepwagon ni daripada tepi. Okay, sama juga. Space dia memang yang macam saya tunjuk tadi lah. Ini saja, tapi lebih mudah lah. Kalau kaum wanita tu memang sangat-sangat sesuai. Memang sangat-sangat membantu diorang. Sebab tak perlu nak angkat bonet ni berat. Buka je pintu ni macam nak masuk rumah. Saya pun boleh masuk. Tengok, saya pun ada kat dalam kereta. Nampak? Okay, macam ramai orang cakap Stepwagon, Toyota Voxy ni dia tak cantik kan. Dia tak ada body kit, tak ada spoiler. Kita tengok sekejap. So macam ni Stepwagon, dia tak ada spoiler, bumper semua tak ada. Sama juga Toyota Voxy, tak ada spoiler, tak ada bumper. Tapi jangan risau. Contohlah, sebenarnya lebih save budget kalau kita beli Toyota Voxy X ataupun Honda Stepwagon yang G-Spec. Sebab sebelum ni saya ada pernah buat bantu customer saya. Dia beli kereta harga G-Spec, harga X-Spec. Lepas tu dia spend sikit untuk tambah body kit.
Nak tahu macam mana? Macam ni, tengok ada tak? Macam tu untuk Honda State Wagon. Lepas tu macam ni, tu untuk Toyota Vauxi. So kita boleh buat. Cuma perbezaan dia, luaran memang nampak cantik, tapi dalaman features tak banyak macam mana ada dekat State Wagon ataupun Toyota Vauxi yang lebih tinggi spek dia. Adalah pros and cons dia. Tapi kalau anda tak kisah pasal features, boleh je kita tambah je spoiler, tambah bumper depan, tambah bumper belakang. So memang kereta tu nampak superb, mantap. Okay, so untuk expect dekat company kita, kita memang akan tukarkan sport rim ni Toyota Vauxi. Ni untuk Honda State Wagon. So bila kita dah tukar sport rim ni, jangan risau, kita belanja. So nampaklah cantik sikit, kemas sikit daripada rim kompang tu kan. Okay, untuk saiz tayar untuk Toyota Vauxi dengan Honda State Wagon, dua-dua saiz 16 kalau spek yang paling rendah, State Wagon G ataupun Toyota Vauxi X. Jom kita duduk kat dalam, kita tengok belah dalam dia. Okay, Honda State Wagon G dia pakai push start button untuk tahun 2018 ni. Saya nak share sikit apa yang saya rasa duduk di kawasan driver ni. Saya rasa saya tak bawa MPV, saya macam bawa kereta. Sebab apa? Sebab bahagian bonet depan, awal video tadi saya dah cakap kan, depan tu lebih rendah sikit daripada Toyota Vauxi. Ini pandangan personal saya lah. Saya punya rasa keselesaan saya macam bawa kereta, tak rasa pun macam bawa MPV. Mungkin sebab saya pun badan besar kan. So boleh tengok kawasan depan dia pun lebih moden. Boleh tengok dia punya digital pun dia punya meter pun digital. So untuk bahagian hadapan ni, kalau driver macam badan besar macam saya ni, kalau bawa memang rasa macam bawa kereta. So memang selesa, tak rasa kekok. Kalau wanita pun saya rasa tak, sebab kadang-kadang kalau MPV ni, kaum wanita kan rasa takut sikit nak bawa, sebab yelah kereta besar panjang kan. So bila duduk dekat State Wagon ni, InsyaAllah dia punya feel tu tak ada rasa takut sangat. Untuk kaum wanita nanti kan, untuk kalau macam kita punya kita punya isteri macam kaum isteri nak bawa kereta pergi pasar ke apa, tak ada masalah. Memang selesa tau, selesa dan steady. Okay, ini kawasan kawasan second row State Wagon So macam unit ni 8 seater. So jom tengok saya duduk dekat belakang ni. Ruang kaki, ruang antara seat depan dengan kaki saya memang banyak beza dia, banyak ruang. So saya ada tray lagi. Nak makan ke, nak letak air ke, kalau jalan jauh, memang keselesaan tu adalah untuk orang-orang belakang ni. Tapi kalau lah badan macam saya ni, saya yang badan besar ni, berat dekat 120 kilo ni, untuk bahagian belakang ni, contoh kalau bukan bawa anak-anak ini kalau contoh bawa rakan-rakan ke ataupun rakan-rakan kerja ke kan, duduk belakang ni, walaupun dia 8 seater, tapi saya rasa sebelah ni ni dah kecil dah. So untuk orang dewasa hanya boleh muat 2 orang saja dekat belakang ni. Boleh lah muat 3 orang kalau badan kecil-kecil lah. Tapi kalau badan besar macam saya ni, belah belakang memang 2 orang je yang muat, yang selesa. Kalau tak nanti tersepit. Badan kecil pun dia akan jadi cramp. Itulah kalau bawa orang dewasa lah belah second row ni. Kalau bawa anak-anak kecil, boleh je letak 3 orang 4 orang kat sini kan, barisan ni. Okay, ni kawasan third row dekat State Wagon. Jom saya masuk, tengok apa jadi. Aduh, Allahu Akbar. Okey, sekarang kita berada di kawasan paling belakang. Kawasan third row, seat kat paling belakang dalam Honda State Wagon. Okey, saya rasa kalau anda
badan saing-saing saya, kalau yang jenis bawa kawan-kawan, tak recommend duduk kat belah belakang ni sebab kocik Ni kalau anak-anak boleh lah 2 orang, 3 orang kan. Dah macam jadi seat Azia dah aku duduk ni, kau tahu tak? So mana-mana yang bawa anak-anak, kegunaan untuk anak-anak memang sesuai lah. Untuk budak-budak kecil nak duduk belakang ni selesa sangat. Tapi kalau korang yang macam bawa kawan-kawan kan, bawa rakan-rakan office ke, nak pergi makan ke, suruhlah yang badan-badan besar ni duduk depan. Belakang ni memang sempit sikit. Bukan sempit sikit, sempit. Cuma kalau macam saya duduk seorang ni, saya seorang je selesa. Boleh lah nak baring ke kan. Tapi kalau masuk lagi seorang dewasa dekat kawasan sebelah ni, cramp belakang ni, jadi padat. Okay, belah belakang macam biasa ada kompartmen air. Ni ada satu power outlet, tapi bukan USB So, okay, untuk aircon kawasan belakang pun jangan risau, ada blower dekat sini. So, korang yang kat belakang ni tak panas lah. Okay, tadi saya dah tunjuk dia punya ruang belakang second row, ruang third row dengan ruang bonnet dia. Okay, ni saya nak share sikit. Okay, saya tak tunjuk sangat spek-spek yang ada dekat kereta ni. Okay, spek ni macam biasa. Kejap Okay, dia ada 2 power door. Ini untuk Step Wagon tahun 2018. Ada 2 power door. Okay, dia ada LKA, Lane Keeping Assist. Dia ada pre-crash system. Okay, lepas tu ni kawasan radio dia. Ni radio daripada Jepun. Nanti kita akan tukarkan kepada Android. So, okay, dekat sini ada power outlet satu. Dekat sini ada USB port. Satu sahaja ada USB port dekat sini. So, untuk expenses, untuk maintenance. Okay, first saya nak share. Kereta Step Wagon ni, dia punya CC 1.5 keupayaan enjin dia. Tapi enjin pakai turbocharge lah. Sebab dia MPV besar. So kalau 1.5 NA enjin tu mungkin tak dapat tampung sangat kenderaan yang jenis MPV ni. So dia letakkan 1.5 turbo. Untuk road tax dia murah, 1.5. Road tax dia dalam RM120 setahun. RM120 setahun. Road tax dia tak macam Voxy. Sabar, kejap lagi kita duduk pula dalam Voxy. Kan saya cerita. Okay, untuk fuel consumption dia pun, kalau full tank tu dalam RM100-110. Boleh pergi distance sejauh 350 ke 400 km full tank. Tapi apa-apa pun, untuk dia punya minyak, kegunaan minyak bergantung kepada awak punya driving skill lah. Tengok cara pemanduan awak macam mana. Okay, tengok belah belakang nampak luas kan. Itu road tax. Lepas tu minyak. Maintenance tu, Service dia standard je Honda. Service dia, kita ada in-house service center. So datang service kat kita punya service center. So dalam untuk minor service tu adalah dalam 300 RM400 standard price lah Honda kan. So far ni je yang saya nak share dekat Honda Step Wagon G spec tahun 2018. Okay, kita pergi ke Toyota Voxy. Mari. Sekarang kita berada di dalam Toyota Voxy Dengar tak suara Jepun tu? Okay, kita berada dalam Toyota Voxy pula. Okay, first saya nak cerita saya duduk je dekat dalam Toyota Voxy ni, dekat kawasan driver dia ni. Saya rasa perut saya kena something. Ada benda yang mengganggu perut saya. Ni handrest ni, nampak tak? Ni handrest ni. Dia gesel-gesel dengan perut saya. So macam Step Wagon tadi, tak rasa, memang selesa. Tak ada rasa, aduh apa benda kat perut aku ni kan. So macam dekat Toyota Voxy ni, seat dia ni rasa macam kecil sikit lah kan. Sebab handrest ni bergeser dengan perut saya. Rasa pula dia punya feel. Saya duduk dekat kawasan driver ni. Boleh tengok sekejap saya pusing.
Okay, dia selesa. Tapi macam Step Wagon tadi, kaki saya ni dengan kaki ni saya lepaskan macam ni. Ni kena dekat dia punya kawasan kompartmen gear ni. Yang ni pun kena dekat pintu. Tak adalah dekat Step Wagon tak kena, tapi Step Wagon tu lebih banyak ruang untuk saya relaxkan kaki saya ni. Ni peha saya kiri kanan ni. Okay, lepas tu feel nak duduk dekat kawasan driver ni, saya rasa kereta ni macam saya bawa MPV. Tinggi. Tak adalah tinggi sangat kan. Tapi kawasan kokpit dia ni yang biasa, tak macam Step Wagon luas kan. Lepas tu depan dia, bonnet depan tu, kalau nampak bonnet silver tu tinggi tau. Dia betul-betul macam MPV lah. Macam Step Wagon tadi dia ke bawah sikit. Yang ni dia rasa macam kita bawa MPV. Rasa tinggi. Yes, rasa tinggi. So kalau macam saya cakap, untuk kita lelaki ni tak apalah kan. Kadang-kadang untuk kaum wanita, saya tak cakap kaum wanita tak pandai bawa kereta, bukan. Tapi ada kaum wanita yang rasa orang kata rasa takut nak bawa kereta besar ni. Tapi kalau untuk Toyota Voxy ni, pandangan saya, kaum wanita boleh bawa, tak ada masalah. Dia still juga rasa tinggi, rasa bawa MPV tu. Cuma kalau lebih baik kereta ni nak memudahkan kaum isteri kita ataupun kaum wanita bawa, kita pasanglah 4cam. 4cam ni 360 kamera lah. So bila diorang nak masuk parking ke, nanti dekat radio ni dia akan keluar sudut sisi dengan sudut daripada atas. So senang untuk kaum wanita nak masuk parking ke apa. Sebab saya rasa selalunya jadi masalah untuk kita semua bila nak parking kan. Yelah, kadang-kadang orang tu bawa daripada kereta sedan biasa tukar kepada MPV, memang rasa kekok. Mula-mula tu lah, lama-lama jadi biasa. Okay, so dekat sini boleh tengok meter analog lah, tak macam Step Wagon. Step Wagon digital. So dekat situ ada satu dia punya media juga, media display dia. Okay, dekat sini radio dia lah. Radio macam biasa juga, Voxy pun kita akan tukarkan kepada Android. So ni kawasan aircon dengan gear dia. Nampak tak? Simple. Button dia letak dekat satu kawasan ni. Ni kawasan gear dia. Okay. Untuk pandangan saya, Toyota Voxy ni dia memang miniature Velfire. Okay. Barulah tak terang. Dia miniature Velfire, baby Velfire. Itulah yang kita semua duk panggil kereta ni kan. Tapi hanya belah luar je. Hanya dia punya looks daripada luar sahaja. Tapi bila sampai kat dalam, tak ada pun rasa macam Velfire. Rasa macam MPV biasa. Okay, untuk Toyota Voxy version X sama juga, dia tak ada pakai leather seat. Pun sama, adalah dia punya design tu sikit corak-corak kan. Tapi yang kita nak tahu bukan design. Kita nak tahu keselesaan. Jom saya duduk dalam ni. Ini saya berada di kawasan second row Toyota Voxy. Okay, so sama je. Dia punya keselesaan ni sama macam Honda Step Wagon yang tadi kita duduk kan. So tak ada apa pun perbezaan daripada Honda Step Wagon. Sama je. Kalau orang dewasa duduk bahagian second row ni, boleh muat 2 orang je. Tengah-tengah ni janganlah ngada-ngada nak letak orang. Letak je sebab kita ada handrest kat sini. So kita boleh duduk. Sebelah ni hanya muat untuk seorang sahaja. Tapi kalau budak-budak, anak-anak, banyaklah, 3-4 orang lah boleh muat kan. Jom kita pergi third row pula. Tiba-tiba dekat third row ni baju dah lain pula. Aduh. Okay, kita sekarang dekat third row Toyota Voxy. Sama je macam Honda Step Wagon kan. Kalau untuk orang dewasa, saiz-saiz saya ni memang seorang je lah kat belakang ni. Tapi kalau badan-badan kecil tu bolehlah 2 orang. And kalau budak-budak bolehlah 2-3 orang. Compartment area tak ada apa-apa. Cup holder, tak ada power outlet macam Step Wagon. Sama, tepi ni pun sama. Okay, ni pula ruang belakang. Bila saya duduk, kaki memang touch lah.
kerusi second row ni. Okey lah, boleh lah. Tapi kena duduk tegak lah. Tegak saja lah. Tak boleh nak lurus-lurus kaki ke, tak boleh nak menggeliat ke apa ke kan. So inilah keadaan di belakang third row Toyota Voxy. Okey. So tak selesa lah nak letak tangan yang rasa kecil. Okey. So itulah sedikit sebanyak info tentang space Toyota Voxy kan, daripada depan second row ke third row. Okay, jom kita borak pasal maintenance dia. Maintenance dia, okay, Toyota Voxy ni dia pakai engine 2.0 NA engine NA, and road tax dia harga 2.0 tak silap saya RM434.40. 434 ke 435 macam tu lah dia punya road tax setahun. So lebih tinggi daripada Honda Stepwagon. And dia punya servis pula, minyak hitam, minyak enjin, minyak gear, semua Toyota ni memang dikenali lah dengan spare part yang murah, barang-barang kereta yang murah. So untuk servis saya rasa tak ada masalah. Servis pun standard, kalau minor servis tu RM300, 300 lebih harga dia kan. Macam biasa, kalau anda kat luar tu tengah servis-servis kereta recon, apa-apa model Toyota ke, Honda ke, Continental ke kan, boleh klik WhatsApp link dekat description tu. Jangan malu-malu nak contact saya. InsyaAllah semoga kita semua dapat berurusan dengan baik. So saya minta maaf kalau ada kekurangan atau ada salah kata, salah info dekat video ni. Minta maaf banyak. InsyaAllah akan diperbaiki. Dan saya harap dengan video ini dapat membantu anda semualah sedikit pasal kereta middle class MPV ni, Honda Stepwagon dan juga Toyota Voxy. So terima kasih kepada anda semua, rakan-rakan dan sahabat-sahabat Raja John TV, kerana always support Raja John TV. Terima kasih. Semoga kita dapat berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum.